Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel Cikgu Liza. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini kita akan bincangkan praktis formatif 3.3 buku teks Sains KSSM tingkatan 3 muka surat 101. Tajuknya ialah Darah Manusia. Okay, kita lihat soalan pertama. Nyatakan 4 komponen darah. 4 ya. Okey, jawapannya kita dah belajar plasma darah, sel darah putih, platelet dan sel darah merah. Tak kisah susunannya, asalkan ada 4 tu sel darah merah, sel darah putih, platelet dan plasma darah. Okey, soalan kedua. Nyatakan komponen yang paling besar dalam darah manusia. Yang paling besar. Okey, jawapannya ialah plasma darah, iaitu sebanyak 55%. Soalan ketiga, tandakan right pada kumpulan darah penderma dan penerima yang serasi dan pangkah pada kumpulan darah penderma dan penerima yang tidak serasi. Okay, kita lihat kumpulan darah penerima yang pertama iaitu A. Dia boleh menerima darah dari kumpulan darah penderma A dan juga O. B, dia anti-B, dia tak boleh terima darah dari kumpulan B dan juga AB kerana ada huruf B sebab dia anti dengan B. Okey, kumpulan darah B pula, dia boleh menerima darah dari kumpulan darah B dan juga kumpulan darah O. A dan AB tak dapat terima kerana kumpulan darah B mempunyai anti-A. Dia anti, tak boleh pada kumpulan darah A. Okey, kumpulan darah AB pula, dia terkenal dengan namanya penerima universal. Maka dia boleh terima semua jenis darah dari mana-mana kumpulan. Sama ada A ke, B ke, AB ke atau O. Dan kumpulan darah O pula dikenal sebagai penderma universal. Dia tak boleh terima kumpulan darah lain kecuali darah dari kumpulan O sahaja. Maka kita pangkah dan right untuk yang O. Yang lain tu semua pangkah lah. Boleh anak-anak belajar. Kita teruskan kepada soalan 4A. Apakah kepentingan menderma darah? Kepentingan. Okey, jawapannya ialah untuk menyelamatkan nyawa. Jika tidak menderma darah semasa darah diperlukan, maka seseorang itu akan kekurangan darah dan boleh menyebabkan kematian. Okey, soalan seterusnya 4B. Nyatakan 2 contoh penyakit yang dapat dirawat melalui pendermaan darah. 2 contoh penyakit. Okey, jawapannya ialah pertama, leukemia dan kedua, hemofilia. Penyakit leukemia ni adalah sejenis kanser darah di mana barah sel darah putih, iaitu lebihan sel darah putih di dalam sumsum tulang. Sel darah putihnya melebihi sel darah merah. Penyakit hemofilia pula ialah penyakit genetik yang sedia ada sejak lahir, di mana gangguan dalam pembekuan darah. Darahnya sukar untuk dihentikan jika berlaku pendarahan. Boleh anak-anak belajar? Soalan 5A. Mengapakah seorang penderma darah dengan seorang penderma darah dengan darah O dikenal sebagai penderma universal? Okey, jawapannya seseorang dengan kumpulan darah O boleh menderma darah kepada sesiapa sahaja yang berdarah kumpulan A, B, O atau AB. Tak kisahlah mana-mana yang nak sebut, asalkan sebut 4 tu. Biasa orang sebut A, B, AB dan O. Kumpulan darah O ni dia boleh derma kepada semua jenis
kumpulan darah. Maka dikenal sebagai penderma universal. Okey, soalan 5B pula. Mengapakah seorang penerima darah dengan kumpulan darah AB dikenal sebagai penerima universal? Penerima universal. Okey, jawapannya, seseorang dengan kumpulan darah AB boleh menerima darah daripada mana-mana kumpulan darah, sama ada A atau B atau AB atau O. Maka dia dikenal sebagai penerima universal. Plasmanya tidak mengandungi sebarang anti, sama ada anti A atau anti B. Dia tak anti, mana-mana dia boleh terima semua. Orang ni dia boleh kawan dengan semua orang, dia tak ada anti ni, maka dia boleh masuk dengan semua orang. Kita juga dengan darah AB. Okey, soalan 5C. Mengapakah tempat penyimpanan darah dikenali sebagai bank darah? Okey, kita selalu dengan bank kan? Bank duit, simpan duit. Kita boleh simpan duit, kita boleh keluarkan duit. Maka darah pun macam tu. Bukan darah, bank darah pun macam tu. Boleh simpan darah dan boleh keluarkan darah. Okey, itulah jawapannya. Bank darah merupakan tempat di mana darah disimpan dan dikeluarkan. Maka ia dikenal sebagai bank darah. Okey, soalan seterusnya 6A. Berikan 2 tempat orang ramai dapat menderma darah. Okey, ini awak mesti tahu kan. Biasa orang pergi hospital, derma darah di hospital. Dan satu tempat lagi ialah Pusat Darah Negara, PDN. Okey, soalan 6B. Berikan satu situasi yang memerlukan proses pendermaan darah yang banyak. Situasi ya, diperlukan pendermaan darah yang banyak kerana hendak untuk menggantikan darah yang hilang dengan banyak. Situasi ini ialah pertama, kemalangan jalan raya, dan yang kedua, peperangan. Mana kita nampak banyak luka yang parah, mana darah banyak hilang dan perlu diganti untuk menyelamatkan nyawa. Jadi dia nak satu situasi je. Mana-mana lah awak boleh tulis, boleh jawab kemalangan jalan raya ataupun peperangan. Okey, soalan 7A. Berdasarkan raja nyatakan kumpulan darah penderma tersebut, kita dapat lihat pada beg darah itu ada label yang tertera huruf AB. Maka jawapannya ialah kumpulan darah AB. Kerana label tu mesti betul dengan kandungan darah di dalamnya, di dalam beg darah tersebut. Soalan 7B. Selain kumpulan darah, apakah yang diuji pada sampel darah penderma? Apakah yang diuji? Jawapannya ialah kehadiran virus dan juga bahan yang tidak dikehendaki. Ada dalam darah sekali ya. Ada virus, ada bahan yang kita tak nak, yang tidak perlu, tapi ada. Kita boleh uji juga selain daripada uji kumpulan darah. Kan kita lah yang uji bekerja di makmal darah tu, makmal darah di hospital. Soalan 7C. Ini soalan terakhir. Soalan 7C. Beg darah tersebut mengandungi beberapa bahan kimia seperti natrium sitrat. Apakah fungsi natrium sitrat? Fungsi. Okey, fungsinya ialah untuk menghalang pembekuan darah. Untuk elakkan darah itu daripada cepat membeku, maka diletakkan natrium sitrat. Darah tersebut lambat membeku. Okey, tahniah, anda telah berjaya mempelajari soalan 3.3 darah manusia. Tahniah. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum. Bye-bye.